Sekarang ni untuk faham haba pendam tentu ni, kita kena ingat balik proses-proses perubahan sesuatu jirim. Okey. Okey, contoh dalam gambar rajah ni lah. Okey, so bila pepejal, kita tengok susunan molekul dia, susunan zarah dia rapat-rapat. Okey, ini adalah pepejal. Okey. So bila proses peleburan berlaku, okey, peleburan berlaku bermaksud ikatan zarah ni sebahagian dia akan terputus. Okey, sebab yang ni ada ikatan dia, ada dia punya bonding kan, kita belajar kimia. Okey, ada bonding antara zarah ni. Bila pepejal, dia punya ikatan zarah dia kuat. Okey. So bila dia melebur, okey, sesuatu pepejal tu dikatakan melebur bila ikatan antara zarah tu sebahagian dia dah terputus. So jadilah cecair, nampak? So cecair dia punya ikatan dia tu ada, tapi ada juga dalam keadaan yang ada jarak-jarak tertentu. Okey, kalau macam pepejal semua rapat kan. Kalau cecair ada rapat, ada jauh. Okey, yang rapat tu ada bonding lagi lah, yang jauh tu dah tak ada bonding dah. Okey. Jadi maksudnya macam mana ikatan pepejal ni boleh terputus? Haba tu sebenarnya datang daripada inilah pemanasan bahan tu. Jadi istilah yang kita gunakan untuk sesuatu bahan tu bertukar daripada pepejal kepada cecair tu, peleburan tu, haba yang kita tengok untuk putuskan ikatan tu nama dia haba pendam. Haba pendam. Nanti kita akan tengok kenapa nama dia dipanggil pendam. Okey. Okey, jadi dekat sini dia guna perkataan haba pendam diserap. Okey, daripada proses peleburan haba pendam diserap. Maksudnya molekul pepejal tu menyerap haba pendam dan memutuskan zarah dia sehinggalah dia menjadi cecair. Okey, sebab tu nama dia haba pendam diserap. Bila haba pendam serap, jadi bahan tu serap haba, bila serap haba ikatan dia putus, so dia jadi cecair. So bila dah jadi cecair pula, kita panaskan lagi cecair tu sampailah dia berlakunya pendidihan. Bila pendidihan, sama juga istilah dia haba pendam diserap. Maksudnya cecair tu menyerap haba pendam dan bila serap ikatan dia pun tadi akan putus. So bila putus dia dah tak ada ikatan. That's why lah dia tukar menjadi gas. So sebab tu gas kalau kita tengok zarah dia sentiasa bergerak secara rawak kan. Dia tak ada ikatan pun. Dia tak ada ikatan sebab ikatan dia tadi dah diputuskan oleh haba pendam. Okay, nampak istilah tu haba pendam diserap, haba pendam dibebaskan. Okay, so bila dibebaskan pula dia punya gas tu, contoh kita ambil kondensasi gas, okay, bila terkena permukaan sejuk dia berlaku kondensasi kan, contoh kalau kita tiup pada cermin tu. Okay, jadi kondensasi tu berlaku bila haba pendam yang ada pada gas tadi tu dia terbebas ke persekitaran. Okay, haba pendam yang ada pada gas tu terbebas ke persekitaran. Jadi bila terbebas akan terbentuk semula ikatan pada gas tu. So bila gas tu terbentuk ikatan dia jadi cecair balik. Okay, sebab haba dia dah dibebaskan. Haba gas tu dah dibebaskan ke persekitaran. Okay, disejukkan lah maksudnya tu, dibebaskan suhu dia turun. Okay. Kemudian cecair tu pula kita sejukkan sehingga dia berlakunya takat beku sampai kepada fasa pembekuan. Okay, so bila sesuatu cecair tu dah membeku menjadi pepejal, okay, pembekuan tu berlaku bila haba pendam dibebaskan. Haba pendam yang ada pada cecair tu dibebaskan, jadi akan terbentuk semula ikatan pada cecair tu menjadi pepejal. So dia macam patah balik lah yang pada awal tadi. Okay, jadi kamu kena betul-betul faham lah istilah diserapkan, dibebaskan tu. Diserap tu maksudnya bahan tu serap, dibebaskan maksudnya bahan tu yang bebas. Okay, boleh tu ulang balik je lah dia punya fasa peleburan, pembekuan semua tu sebab nanti kita akan jumpa lagi dia punya graf. Okay, graf graf pemanasan dan penyejukan. Okay, istilah seterusnya adalah haba pendam tentu. Okey, kuantiti haba diperlukan untuk mengubah keadaan jirim suatu objek bergantung pada jisim objek itu dan jenis bahannya. Okey, haba pendam tentu ataupun singkatan dia, simbol dia adalah L. L. Okey, definisi dia adalah ni kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu.
Okey, kalau kita tengok poin yang sama dengan muatan haba tentu tu adalah jisim ni, 1 kilogram. Kuantiti haba dengan jisim. Okey. Tapi yang lain yang tak sama dia adalah kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan untuk perubahan fasa, semasa perubahan fasa. Jadi maksudnya muatan haba tentu ni dia hanya ada pada keadaan objek yang berubah fasa. Maksudnya kalau dia dalam keadaan pepejal, dia melebur jadi cecair. Jadi semasa peleburan itulah adanya haba pendam. Okey, sebab tu dia katakan sini perubahan fasa dan tanpa perubahan suhu. Okey. Tanpa perubahan suhu ni pula maksudnya bila berlakunya pembekuan semua tu, suhu bahan pada waktu tu tak berubah. Tak naik, tak turun. Mungkin kita tak perasan kot yang ni. Mungkin kita tak perasan sangat. Tapi kalau kita tengok, contoh yang paling senang air lah. Kalau kita panaskan air, kita sehingga mendidih kan. Kalau kita tengok, bila kita sukat dia punya suhu dia, air mendidih tu nilai dia 100 je. Tak naik, tak turun. Sampailah air tu kering. Itu maksudnya pada fasa 100 darjah Celsius itulah takat didih air berlaku. So bila takat didih tu, ikatan antara air tu, molekul air tu dah terputus sebab tu dia dah jadi wap air. Dia dah jadi wap air. Jadi ikatan dia tu tak ada. Jadi ikatan tu putus disebabkan oleh haba pendam tadi tu. Okey, jadi ciri-ciri haba pendam ni adalah suhu bahan tak berubah. Yang berubah adalah dia punya fasa bahan. Kalau pepejal dia jadi cecair, cecair jadi gas dan sebaliknya. Okey, sebab tu kalau tengok dekat formula ni, okey, dia punya formula dia adalah L sama dengan Q bahagi M. Dia tak ada pun yang theta tadi kan, perubahan suhu macam muatan haba tentu. Sebab dalam fasa haba pendam, okey, suhu bahan memang tak berubah. Okey, that's why formula dia jadi L sama dengan Q bahagi M ataupun Q sama dengan ML. Biasa kita guna yang ni lah, Q sama dengan ML. Okey, asalnya QL sama dengan Q bagi M. Sebab L tu haba pendam. L tu daripada perkataan latent, bahasa Inggeris. Latent heat. Okey, boleh. Jadi unit dia adalah joule per kilogram. Okey, sebab Q ni dalam joule, M ni dalam kilogram. That's why dapat joule kiloji negatif 1. Okey, joule per kilogram unit SI untuk haba pendam. Okey, boleh. Okey. Sekarang kita tengok ni pula haba pendam. Tentu pelakuran. Okey. Kat sini ada istilah pelakuran. Singkatan dia adalah LF. Okey, LF tu maksudnya F kecil tu daripada perkataan fusion LF ni daripada perkataan fusion. Fusion maksudnya pelakuran bahasa Inggeris. Okey. Kuantiti haba yang diserap semasa peleburan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa pembekuan bagi 1 kilogram bahan itu tanpa perubahan suhu. Jadi kat sini dia mention dua proses iaitu peleburan atau pembekuan. Maksudnya haba pendam tentu pelakuran ni hanya untuk pepejal bertukar kepada cecair dan cecair bertukar balik jadi pepejal. Okey, sebab apa? Sebab istilah peleburan kan. Peleburan pepejal jadi cecair. Pembekuan cecair jadi pepejal. Jadi istilah haba pendam tentu pelakuran ni untuk keadaan bahan tu sama ada dia dari pepejal jadi cecair ataupun dia jadi cecair jadi pepejal balik. Dia tak melibatkan pun gas. Dia tak melibatkan pun gas. Jadi kamu kena ingatlah pelakuran. Pelakuran pepejal cecair, cecair pepejal. Okey, kalau pepejal cecair, peleburan, cecair pepejal, pembekuan. Okey, boleh istilah tu. Jangan tertukar. Pelakuran dan satu lagi penguapan. Okey, penguapan dia punya simbol dia LV. V tu maksudnya vaporization. Okey, vaporization. Vapor kan? Vape. Vape tu wap kan? Vaporization. Okey, kuantiti haba diserap semasa pendidihan. Okey, semasa pendidihan
atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa kondensasi. Nampak dia kata diserap masa pendidihan. Maksudnya bahan tu serap haba untuk mendidih ataupun bahan tu bebaskan haba semasa kondensasi. Okay, nampak dia guna perkataan serap dengan bebas. Tadi pun sama. Kalau peleburan serap, kalau pembekuan bebas. Okay, so itulah definisi dia. And then mesti ada perkataan 1 kilogram. Okay, tanpa perubahan suhu. Okay, tanpa perubahan suhu. Itulah poin dia penting kat situ. Jadi dekat sini, penguapan untuk cecair jadi gas, gas jadi cecair. Itu je lah. Okay, berpejal jadi cecair, cecair berpejal pelakuran. Kalau vaporization, cecair gas, gas cecair. Okay, boleh kat situ. Okay, jadi tengok file info. Biasakan berdasarkan teori kinetik jirim, semakin tinggi tenaga kinetik purata molekul, semakin tinggi suhu suatu objek. Okay, ini kita ada belajar last week masa mula-mula kita sentuh tentang bab haba tu kan. Okay, semakin tinggi tenaga kinetik purata molekul, semakin tinggi suhu objek tu. Okay, jadi kalau dalam haba pendam, okay, haba pendam kita tahu suhu bahan tu tak berubah. Jadi maksudnya tenaga kinetik purata molekul pun adalah tidak berubah. Okay. Okay, tengok ayat seterusnya. Haba pendam yang diserap semasa peleburan dan pendidihan tidak menambah tenaga kinetik purata molekul. Oleh itu, peleburan dan pendidihan berlaku pada suhu yang tetap. Jadi maksudnya, pada fasa pendidihan, peleburan, kondensasi semua ni, molekul tu dia getaran dia sama je. Sebab suhu dia tak berubah. Bila suhu tak berubah, maksudnya molekul tu bergetar pada kelajuan yang sama. Jadi sebab tu dia suhu dia tak berubah sebab ikatan tu je yang putus. Okey, ikatan antara zarah tu je yang putus. Okey, kalau kita panaskan air, contohlah air 20, kita panaskan sampai 90 contohnya kan, belum sempat mendidih lagi. Okey, maksudnya macam mana suhu air tu boleh naik? Sebab air tu dapat tenaga haba kan, dan air tu bergetar lebih laju. So bila bergetar lebih laju menyebabkan tenaga kinetik purata molekul bertambah, menyebabkan suhu pun bertambah. Okay. Pada fasa pendidihan tu maksudnya ikatan tu dah putus. Molekul tu dia bergetar sama je. Jadi sebab tu dalam fasa haba pendam ni suhu mana-mana bahan pun tidak berubah.